Hai korang semua, welcome back my channel Sebi Life. Ramai yang tanya Sebi, mana Sebi menghilang? Kenapa tak ada video kat YouTube? Kenapa dah jarang post video? Dah tanya semua tu. Sebab korang sendiri nampak apa yang tengah berlaku sekarang. Korang nampak tak caption Sebi pasal apa? Tanpa buang masa, Sebi nak cerita ni sebab cerita ni sangat panjang. Sebi pergi bercuti 2 minggu dan benda ni berlaku dengan nama Allah. Ya, betul sekali. Dan bukan rekaan semata-mata. Jangan skip. Sebab kalau korang skip, korang tak tahu cerita asal usul ni daripada mana. Marilah kita start. Aku boleh terkena dekat Port Dickson. Aku pergi bercuti 3 hari 2 malam. Waktu tu aku pergi duduk hotel yang seram tu dalam berapa hari lah, sehari saja. So sebelum aku pergi hotel tu, aku bagi tahu nama hotel tu apa. Aku akan bagi tahu benda yang aku buat dulu. Contohnya aku pergi bercuti dekat Lake Ziz dulu. Waktu aku bercuti kat Lake Ziz, memang tak ada benda keras langsung. Tak ada benda kacau. Alhamdulillah, perjalanan aku pergi Port Dickson pun tak ada apa-apa. Lepas aku keluar daripada Lake Ziz tu, aku pergi satu hotel ni. Dan aku sampai hotel tu, aku terus rasa pelik. Kenapa hotel ni dia tak ada orang, bangunan dia macam lain, tempat dia gelap. Itu yang membuatkan aku macam terdiam sekejap. Dan aku pun sampai bilik. Bilik tu banyak weh. Bilik dekat hotel tu terlalu banyak. Dia dalam 4 tingkat kot. Tapi orang tu bagi aku duduk kawasan tengah-tengah. Kawasan yang macam betul-betul menuju macam masuk laluan hotel. Jadi aku macam, okay tak apalah, mungkin aku ni VVIP kot dia bagi macam tu. Mungkin aku bayar mahal kot, aku tak tahulah kan. Jujur aku nak cakap, bukan aku yang booking hotel tu. Yang booking hotel tu adalah makcik aku. Dan aku pun pergilah duduk dalam tak sampai sejam. Waktu tu petang. Yalah, check in pukul berapa? Check in pukul 3 petang macam tu. Dan aku terfikir untuk buka Google. Aku search nama hotel tersebut. Bila aku search nama hotel tu, aku terus terkejut. Hotel yang aku duduk tu, hotel nombor 3 paling seram di Malaysia. Aku terus terdiam dan aku tak terkata. Aku macam, bolehkah aku percaya artikel ni? Aku pun buka banyak-banyak. Aku buka semua Google apa yang kaitan dengan hotel ni. Dan lepas satu persatu aku baca, hotel ini juga pernah orang bunuh diri. Tingkat berapa tak silap aku lupa. Tapi orang bunuh diri. Korang faham tak? Aku pun tersasul sebab aku rasa seram lah kan benda ni. Lepas aku pergi tu, aku duduk sekejap, aku baca artikel ni. Keluar dekat M-Star. M-Star pun ada cerita pasal hotel ni. Aku pun jam sekejap, aku duduk fikir apa ni sebenarnya, betul ke hotel ni berhantu? Dan betul ke hotel ni keras? Aku pun terus tunjuk dekat family aku. Maksud aku tunjuk dekat my sibling, aku tunjuk my cousin, aku tunjuk. Kau sini jap. Aku panggil family aku. Kau sini jap, kau tengok ni. So diorang tengok. Diorang pun macam, kau faham tak? Aku pandang dia, dia pandang aku. Sebab kita macam, yelah, niat kita nak pergi bercuti. Dalam bercuti tu, kita tak akan rasa pun kita akan pergi tempat yang keras. Sebab yelah, hotel tu betul-betul tengah pulau. And hotel tu pun kawasan yang orang lalu lalang. Hotel tu besar sangat. Tapi kenapa hotel ni yang dilihat begini, rupanya hotel nombor 3 paling keras di Malaysia. Sampailah aku tunjuk dekat mak aku. Lepas tu mak aku cakap, jangan cakap apa-apa. Kalau kita tahu benda tu dan kita ada dekat tempat tu, tolong diam sahaja.
Aku boleh tersasul waktu aku rasa takut. Bila aku dah cerita kat mak aku kata tolong jangan bagi tahu sesiapa. Ni antara macam yang tahu-tahu je lah. Sebab kat situ pergi tu bukan aku satu family, tapi makcik aku pun pergi, makcik aku yang nombor 2 pun pergi, dan ramai pergilah. Waktu tu aku terdiam sekejap sampailah asar. Dan benda tu membuat aku sampai tertidur. Bila aku bangun daripada tidur, aku dah tengok dah pukul 7 nak maghrib. Bila dah sampai maghrib ni lah yang aku takut. Benda maghrib ni yang banyak berlaku. Dan aku pun macam terus-terus pergi mandi, settlekan badan aku semua. Kalau korang perasan, toilet yang aku tengah record ni, toilet ni memang cantik. Cantik sangat. Ini bilik yang mahal. Tapi korang tak pergi bilik yang biasa. Sebab bilik mahal ni kita orang tepah untuk orang-orang yang dewasa. Kita orang yang muda-muda duduk dekat bilik yang biasa. Jadi kau bayangkan, aku punya takut tu sampai aku tak pergi mandi dekat toilet aku yang biasa. Toilet aku yang biasa aku tak akan record. Sebab toilet dia memang agak menyeramkan, gelap, dan benda tu boleh naik bulu roma kalau korang lalu. Itu je aku cakap. Bila aku dah lepas mandi, kita dah siap solat isyak, solat maghrib, semua dah settle. So makanan lah dah sampai. Kita orang order dari luar lah. Kita orang tak pergi keluar. Dan tak berani lah, walaupun sekarang COVID dah turun ke apa, tapi tak berani juga nak pergi makan kat tempat negeri orang kat luar. And kita orang pun tak nak ambil risiko, sebab kita orang bawa budak ramai-ramai, anak buah ramai. Jadi better kita orang order dari luar dan makanan tu sampai di hotel. Mesti korang pelik, kenapa malam hotel tu tak ada makanan? Ya, betul. Hotel yang paling mewah lah dikatakan tiada makanan waktu malam, tapi ada makanan hanya waktu pagi sahaja. Dan hotel itu terlalu gelap. Lepas aku dah settle semua kerja aku, dah settle makan, dah settle semua, kita orang pun mulalah main game. So bila kita orang bising dalam bilik ni, kita orang duduk bilik yang mewah. Bilik mewah ni besar. So kat situ kita orang kumpulkan semua family untuk rasa macam meluangkan masa bersama. Bila semua dah masuk tidur pada pukul 12. Pukul 12 pagi, family aku dah tidur, makcik aku pun dah tidur, dan pakcik aku pun dah tidur, dan semua ramai tidur. Yang tak tidur hanyalah saya dan sepupu-sepupu saya yang lain. Apa yang berlaku, waktu tu saya dah macam dah rasa happy. Sebab walaupun tempat ni nombor 3 paling keras di Malaysia, tapi tak ada benda pun berlaku kat aku. Riaknya saya dalam hati, tapi saya tak bercakap kat luar. Tiba-tiba kakak saya terkena. Kakak saya tengah duduk kat ruang tamu, lampu berkelip-kelip. Daripada yang terang tu, pukul 12 terus kelip-kelip. Sekejap ada, sekejap tak ada. Dan waktu tu kakak saya mula panggil semua orang, dan dia cakap, mari sini tengok ni. Dan aku macam, okey, tak apa, kita relax. Kita relax dulu. Kita orang still lepak dekat ruang tamu dan anggap macam benda tu tak ada apa-apa. Dan bila kita orang tengah scroll main Instagram, main TikTok, kita scroll semua, kita tengah bercakap, biasalah luangkan masa dengan cousin tu. Dan aku pun pergilah masuk bilik aku yang agak menyerangkan tu. Aku cakap, okeylah nak pergi tidur, dah rasa penat sangat, penat, terlampau penat. Dan aku pun pergi. Bila aku pergi bilik tu memang gelap. Dan of course lah, kalau malam takkan korang nak buka lampu kan, nak tidur mesti korang akan tutup. Walaupun korang takut, tapi aku sejenis kalau aku nak tidur, aku kena tempat yang macam gelap, sejuk itu kan. Dan waktu aku tutup lampu tu, tiba-tiba aku terdengar ada orang panggil nama aku. Lepas tu, korang boleh bayang tak, ada orang panggil nama korang waktu malam, ajak korang bermain. Dan aku tersedar pukul 2 pagi. Dan aku tengok semua orang tengah tidur, tapi aku boleh tersedar. Dan aku takut bila aku tersedar, aku sejenis yang susah nak tidur balik. Dan aku lihat orang sebelah aku yang tidur dengan aku terus tak ada kat sebelah aku.
Aku macam pelik. Sedangkan sebelah aku ni ada kakak aku. Kenapa terus tak ada dia? Mungkin dia tidur kat bilik lain kot. Aku rasa macam tu. Bila aku dah tersedar, aku cuba tidur. Dan aku letakkan muka aku dalam selimut. Sebab memang dalam aircon dah sejuk. Bukan alasan untuk aku takut, tapi sebenarnya takut lah juga. Bila aku dalam selimut tu, aku terdengar ada orang berjalan. Aku dengar orang berjalan datang menghampiri aku. Jadi aku buka selimut. Bila aku buka selimut tu, aku lihat tak ada orang langsung. Jadi aku pun macam nak tidur tu jadi tak boleh tidur. Sekejap ada orang, sekejap tak ada orang. Dan aku mengambil keputusan untuk bangun dan pergi ke ruang tamu. Bila aku pergi ruang tamu, aku lihat semua orang tengah tidur di situ. Tapi ada satu tempat toilet tu yang menghampiri, bilik yang menghampiri toilet, tak ada orang pun yang pergi toilet. Tapi toilet tu dengar ada orang. Jadi aku pun macam terfikir, siapa yang dalam toilet tu? Dan aku terfikir juga, mak ayah aku ke dalam toilet? Sebab bilik tu bilik mak ayah aku lah. Dan aku buka, tak ada orang. Tak ada orang langsung. Bila aku dah nampak macam ni tak ada kot, ini hanya perasaan aku kot, aku pun terus tidur balik. Bila aku tidur, aku tersedar pukul 4 pagi. Pukul 4 pagi aku nampak makcik aku datang dekat aku. Dia tengah macam anak dia tak boleh tidur, asyik menangis. So dia nak tidurkan anak dia. Jadi kat situ aku macam okay, aku tenang sekejap lah kan. Pukul 4 pagi. Dan aku tidur balik. Bila aku tidur balik, masih tak boleh juga. Aku teringat waktu anak dia menangis tu. Anak dia cakap macam mana tau. Anak dia ajak aku keluar. Dan aku macam terkejut lah. Kenapa ajak aku keluar? Sebab anak dia memang rapat gila dengan aku. Lepas tu anak dia kata, jom lah. Aku macam, pukul 4 pagi ni nak keluar apa ni dekat hotel macam ni? Dah lah hotel ni tak ramai orang. Hotel tu tak ada orang langsung guys. Aku ada record video ni dan korang boleh tengok video ni. Dan kalau korang perhati, tempat dia memang gelap. Waktu siang pun gelap, waktu malam lagilah gelap, tak ada orang. Orang datang kat situ hanya seminar saja, tapi tak ada orang tidur. Yang tidur kat rumah pula. Yang tidur dalam hotel tu hanya family aku dengan family orang luar lain. 2 family sahaja yang duduk dalam hotel besar-besar tu. Dengan nama Allah, ini benda yang betul korang. Lepas tu aku pun macam tak boleh ni, dah pukul berapa, nanti kita keluar. Aku cakap macam tu kat anak makcik aku. So aku sambung tidur dan kita orang bangun waktu subuh. Waktu subuh dah selesai solat, dah selesai macam-macam, kita orang nak pergi breakfast. Bila pergi breakfast, aku tak percaya, pagi pun aku terkena benda yang sama. Aku kena kacau benda yang sama juga. Dan itu membuatkan aku rasa macam hotel ni memang betul-betul bukan hotel biasa. Sebab apa? Aku pergi ke bangunan yang berhantu. Bangunan aku memang keras, tapi aku pergi lagi berhantu. Bangunan yang orang bunuh diri, yang pernah keluar dekat berita, pernah keluar kat YouTube, pernah keluar kat laman sosial tentang bangunan ni. Dan kalau korang perasan, benda ni, waktu aku lalu tempat ni untuk aku pergi turun ke kolam, tempat ni memang tak ada lampu. Tempat ni korang lihat sendiri pun gelap. Dan korang nampak dia punya corak ni berbeza dengan hotel-hotel lain. Saya tak tipu, benda ni memang reality. Dan saya siap record dan korang boleh nampak sekarang benda ni. Lepas tu korang tahu tak, Sebi punya takut kena kacau sampai Sebi sendiri tak sedarkan diri Sebi. Waktu Sebi lalu tu, Sebi jadi tak tentu arah. Sebi jadi, orang kata macam tak betul. Macam cara Sebi cakap pun tak betul. Cara Sebi berjalan pun tak betul. Cara Sebi pandang orang pun dah tak betul. Macam benda tu terlekat dalam diri Sebi. Sampailah cousin Sebi cakap, kau ni dah kenapa? Kau dah kena santau ke? Kau dah kena rasuk ke? Dan waktu tu Sebi tak sedar apa-apa.
Macam mana Sebi boleh sedar bila Sebi pergi satu bangunan yang Sebi cakap bangunan yang berhantu tu. Bangunan berhantu tu tak ada jauh mana, dia cuma blok yang berbeza. Bila Sebi berjalan ke depan, Sebi dah rasa lain, dan benda tu yang membuatkan Sebi sedar, oh ini diri aku sebenarnya. Rupanya yang selama ni yang masuk diri aku tu bukan aku, orang lain yang masuk dalam diri aku. Sebab waktu Sebi tak boleh tidur tu, rupanya orang tu bermain dengan Sebi. Rupanya yang makcik Sebi tu bukan makcik Sebi. Rupanya orang yang ada kat dalam hotel tu yang menyamar jadi makcik Sebi. Sebab apa? Sebab makcik Sebi, dia duduk bilik lain. Dan waktu Sebi pergi ke bilik dia, dia siap cakap, pukul 12 pagi awak ketuk bilik aunty Lepas tu Sebi macam, waktu tu Sebi pergi bilik dia pukul 8 malam tau. Sebi tak pergi 12 pagi. Dan makcik Sebi kata dia dengar suara Sebi. Jadi kat situ makhluk tu menyamar jadi aku pun aku tak tahu. Benda ni memang realiti. Lepas tu Sebi memang tak tahan. Dalam masa satu hari tu banyak benda berlaku dekat family Sebi. Kakak Sebi kena, Sebi terkena. Korang boleh bayangkan, korang nak pergi bercuti dengan cara yang baik, dengan cara yang elok dan seronok, tapi korang balik dengan cara yang macam, aku terkena dengan benda-benda misteri ni. Sampailah Sebi check out. Sebi check out hotel pukul 12, tapi kita ambil masa, kita awalkan. Kita check out pukul 10 lebih. Pukul 10 lebih kita orang check out, kita orang kemas, settle, makan semua. Sebi nak pergi turun ke kereta Sebi, angkat barang semua. Tiba-tiba anak makcik Sebi tu datang kat Sebi. Dia cakap, ini anak yang lain tau, ini anak yang lain, anak dia yang perempuan. Dia kata macam ni, jom kita pergi ke bangunan tu. Lepas tu Sebi macam, kenapa diorang asyik ajak Sebi pergi bangunan yang orang bunuh diri? Lepas tu Sebi cakap, kenapa? Ada nampak apa-apa ke adik? Sebi panggil dia adik lah, sebab dia anak bongsu. Lepas tu dia kata, dekat situ ada orang, ada hantu. Jadi Sebi dah rasa bulu roma Sebi naik. Sebab budak tu tak tahu bangunan tu keras. Budak tu baru 4 tahun. Jadi budak 4 tahun, dia tak tahu apa yang berlaku. Tapi dia cakap tempat tu ada hantu. Korang faham tak? Lepas tu Sebi macam terdiam. Sebi pun pergi balik, masuk bilik Sebi. Jadi waktu Sebi masuk bilik Sebi, anak-anak aunty Sebi tu Sebi tinggal dekat kakak Sebi sekejap untuk jaga. Tiba-tiba anak aunty Sebi yang lelaki tu turun bawah. Dia cakap kat Sebi teman dia pergi hotel, pergi masuk bilik. So waktu Sebi nak pergi masuk bilik tu, dia pegang tangan Sebi. Sebi macam pelik, kenapa dia tak pergi jalan je? Sebab dia ni budak yang berani. Dia darjah 7 dah. 7 tahun, umur 7 tahun. Lepas tu dia macam berani lah kan. Tiba-tiba dia cakap, cepatlah. Dia ambil tangan Sebi. Rupanya dia kata, tak nak, kat situ ada. Sebi macam, apa benda kat situ? Dia cakap, situ ada nenek. Sebi terus terdiam korang. Waktu balik pun aku terkena juga. Dan benda tu yang membuatkan aku rasa hotel ni jangan pergi, dan first and last. Huish, tak boleh weh. Dan Sebi pun macam terkejut, budak yang 2 orang tu boleh bagi tahu Sebi hin-hin setiap tempat. Yalah, kadang-kadang budak ni dia tak cakap tipu, kadang-kadang mata dia boleh nampak benda tu. Sebab tu bila dia pergi sana, dia selalu cakap, jomlah pergi bilik sana, jomlah pergi rumah sana. Waktu tu Sebi macam, jangan cakap kat sini. Sebab kalau tempat keras, kita jangan sebut benda tu keras. Sebab benda tu akan tahu yang kita tengah bercakap pasal dia. Bila Sebi dah keluar, Sebi dah sampai rumah Sebi, Alhamdulillah tak ada kena apa-apa. Dan kalau korang perasan daripada first and last video yang inilah yang Sebi sempat record, itulah yang berlaku dekat hotel ni. Ramai yang tanya, betul ke hotel ni hotel tu, hotel ni hotel tu? Tak. Hotel ni tak ada siapa jawab dengan betul. Jadi kalau korang nak tahu hotel tu kat mana, Sebi memang minta maaf, Sebi tak boleh bagi tahu sebab Sebi takut nanti atas nama hotel tu tercalar, dan atas nama hotel tu pula ini Sebi tak nak ambil keputusan yang macam no, I cannot. Cuma Sebi boleh bagi tahu hotel tu memang dekat-dekat
betul tengah area Hotel Avillion dengan area hotel itu dengan hotel ni. Itu je Sebi boleh cakap. Dan Sebi harap video kali ni boleh bantu korang supaya kalau korang nak pergi bercuti, prepare awal-awal. Jangan bawa diri tapi korang tak bawa diri korang yang sebenar. Takut diri yang lain pergi, diri yang sebenar yang hilang. Fahamkan maksud Sebi? Jadi itu saja video kali ini, dan Sebi harap korang enjoy. And kita akan ada video baru juga, dan Sebi akan sentiasa aktif dekat YouTube setelah 2 minggu Sebi kena kacau tu. Ada lagi cerita-cerita seram korang menantikan. Dan jangan lupa subscribe. Korang subscribe cepat-cepat, cukupkan 10,000 lagi sikit je, sebab kita nak bagi giveaway betul-betul kau-kau. Okay, bye.